kasih tuan pengacara. Handsome kan tuan pengacara ni kan? Dulu pengacara ni takut bahawa pakai kod. Pakai. Sekarang sudah jadi macam itu. Itu juga kamu juga. Dan ini adalah satu penambahbaikan yang orang kata meningkatkan diri kamu lagi satu peringkat. Siapa yang mau bila hadir ke kos ini, bila balik nanti dia akan jadi lebih baik. Siapa mau? Mau kan? Ya. Bagus, itu yang saya nak. Tapi dengan syarat kena sama-sama. Mungkin saya kongsi, tapi kamu tak buat, tak guna juga. Dia tak jadi penambahbaikan juga. Tapi bila kamu bersama-sama berkongsi bersama kami, jadi dia ada satu two-way communication, hubungan yang lebih erat supaya kita lebih faham, lebih jelas. Dan itulah yang kita nak daripada sesi perkongsian kali ini. Dan syarikat telah laburkan untuk kamu bawa ke sini, naik kapal terbang, hotel 5 bintang, makan makanan yang sedap, tempat yang bagus. Dan dia laburkan juga untuk bawa kami, saya Muhammad Nur daripada Semenanjung, asal orang Perak, baru berkahwin satu, anaknya 3. Alright. Kahwinnya lain lah. Tapi tujuan utama saya lebih kepada untuk memberi manfaat kepada kamu semua. Dan manfaat itu moga-moga dia akan menjadi satu kebaikan untuk kamu bawa kepada keluarga kamu. Bila mana kalau sekarang ni, kalau kamu balik tinggalkan anak isteri kamu datang ke sini dengan perasaan berat hati, orang kata kan. Sebab kadang kita belum, siapa yang belum pernah tinggal jauh-jauh daripada anak isterinya, tinggal lama-lama. Mungkin kali ni dia pengorbanan yang tinggal jauh-jauh ni, mungkin kamu kena hargai dia supaya pengorbanan ni lebih berbaloi lah. Bersama saya hari ini yang cantik Molek, ini pasangan saya daripada bulan tahun lepas lagi kan. Kita bersama, dan hari ini juga saya bersama dengan beliau untuk memberi semangat manfaat kepada kamu semua. Kalau dulu kamu tinggalkan isteri kamu sebelum datang ke sini, tak sempat peluk, balik nanti berubah, kamu peluklah dia, pasangan dia. Baru dia terkejut nanti kamu datang ke sini ni, ke KK ni untuk apa ni? Untuk berkursus apa ni? Untuk kursus peluk kah? Untuk kursus apa ni? Okey? Terima kasih Encik Makno, pasanganku untuk Lin Kaizen ya. Dah beberapa bulan kita bersama ya, together sampai apa yang dia fikir saya tahu, apa yang saya fikir pun dia dah boleh baca sikit-sikit ya. Salam satu sawit, satu lagu, satu irama. Oh ni best lah ni pagi tadi YB. Betul kan? Betul kan? Sana tu saya dah kata menantu-menantu yang terbaik-baik sekali Encik Makno. Sana punya grup semua macam orang kata pengantin baru tau. Macam ni. Apa nanti kita kasih? Ada pengantin baru, ada yang macam menantu-menantu yang terbaik-baik. Di sini pula YB yang future YB. Ini semua bos-bos yang akan terjadi tauke-tauke lah kan, ya. Dengan bisnes tersendirinya ya. Ya, tidak payah kita nak masuk, nak memberitahu lebih lagi tentang program hari ini, ya. Biar saya pendek katanya, kalau Encik Makno tadi kata apa? Isteri satu saja ya? Baru satu kan? Maksud dia tu dia tengah cari-cari lagi satu ke apa? Ya. Rumah sudah ada di KK. Rumah sudah ada. Orang rumah saja belum lagi. Alright, kalau Encik Makno gitu dah cari saya memang kalau Sabah tak barulah untuk saya sebab dulu memang saya dah tinggal kat sini sampai 18 tahun. Ya, so bahasa saya tu memang campur aduk. Ya. Kalau biasanya sudah masuk ke dalam apa orang kata dah bersama dengan orang Sabah dekat sini, memang akan masuklah logat-logat kita lah ya. Okey. Sesi hari ini adalah khas khusus ditujukan kepada anda ya, kepada anda semua. Sebelum kita masukkan Encik Makno, biar kita bagi tahu sedikit lah expectation kita lah ya. Kita bagi expectation kita ya. Kelas tersebut ni memang akan mengambil selalu, bila kita buat masa waktu tahun lepas tu kan, Lin Kaizen ni kita buat untuk 2 hari 2 hari. Oleh kerana kita kesuntukkan masa untuk nak pastikan objektif kita dicapai,
kita terpaksa buat untuk non-exec 1 hari lah. Tapi yang kita nampak daripada beberapa classes yang kita dah buat kan, you all lagi-lagi lebih champion. Betul, ya, sebab pemahaman kamu cepat kamu tangkap tau. Cepat kamu tangkap Dan cuba bayangkan ya, sebelum ni tak tahulah, kita tak tahulah kalau kamu ada masuk ke kelas-kelas training ke, ya, dulu-duluan ada atau tidak, ya. Tapi dengan program khas khusus yang kita tujukan kepada anda, Sawit adalah syarikat yang pertama ya yang kita tujukan Lean Kaizen ni. Apa bendanya Lean Kaizen ni? Yang aku tak tahulah kan. Mungkin kamu akan tertanya-tanya sebab nampak tadi ya, sebab masuk tadi saja saya dah nampak scan. Ya. Tak adalah sampai dok kata kan berapa ayam kamu curi pun mungkinlah saya tahulah kan, tapi saya takkan cakap lah kot. Ya. Okey. Ada seseorang yang mungkin some lah yang ada tertanya-tanya apa program ni, what is this all about, mengapa saya datang kat sini, buat apa ya. Biar saya tujukan kepada anda, ini adalah sesi program development ya, professional development pathway. Dalam hidup kita, untuk pembelajaran kita ada 2 jenis pembelajaran. Satu adalah bahagian professional development pathway, lagi satu adalah bahagian akademik. Kalau bahagian akademik itu adalah masa waktu kita belajar sekolah lah kan, daripada sekolah lepas form 5, form 6, and then kita masuk university ke college ke, kita buat diploma ke, lepas tu buat degree ke, buat masters ke, buat PhD. Itu adalah daripada perjalanan apa? Daripada pembelajaran akademik ya. Pembelajaran akademik ni adalah menentukan di mana dia memberikan anda knowledge saja knowledge sebab yang tenaga pengajar tu dia ni semua sekali lecturer kan. Dia orang bagi teori saja tidak boleh memberikan lebih kepada kepada pembelajaran daripada segi skills. Sebab itu bukan dia orang punya bidang ya, dia orang bagi teori saja. Teori perlu tau. Memang perlu sebab kalau kamu tiada teori, ya, kita tidak boleh tahu macam mana kita nak praktikkan sesuatu benda, betul? Ya. Di sini saya tidak tahu berapa ramai yang daripada anda di sini telah membuat degree ke ataupun diploma ke. Itu bukan tujuan kami nak tahu whether you ada buat diploma ke, ada buat ni ke. Tidak, itu bukan tujuan kita ya. Sekarang ni kita memberikan anda professional development pathway ya. Untuk professional development pathway ni dia lebih orang kata dia lebih lagi menolong anda sebab pengajaran yang kamu dapat ni ada daripada 2 jenis ya. Satu, kita akan mengambil modul kita ni, kita akan masukkan daripada teori kita, daripada akademik ya, dan juga pengalaman-pengalaman yang patut kita gabungkan dengan teori tersebut tu. Itu dikatakan sebagai professional development pathway ya. Cuba ingat ya. Professional development pathway ni kos tersebut tu lebih mahal daripada academic pathway. Ya, lebih mahal. Sebab mengapa? Skills. Ya. Kamu dapat pengajaran skills. Kamu dapat orang kata dapat expand lagi knowledge kamu daripada teori yang saya dapat, dan saya akan masukkan ke dalam pekerjaan saya skills yang anda ada, gabungkan. Faham tak? Ya. So thinking capacity anda daripada psikologi kan, dia lebih lagi mantap. Oh, dah keluar mantap weh. Ya. Belum lagi sentuh lagi. Ya, dia lebih lagi mantap. Dia lebih lagi luas sebab itu adalah pekerjaan kamu, ya. So kita cater kan, ya, konsultan akan cater. Cater tu maksud dia kita menyesuaikan. Dia macam beli baju daripada Imago, pergi dekat Parkson beli baju yang sudah siap sedia kan, size M, size L, size S, betul tak? Daripada kita pergi kepada tailor, penjahit baju kan, apa dia buat? Dia ukur betul? Oh sini memang ni panjang lah, ni kan, betul tak? Yang mana satu yang lebih selesa? Tailor, betul? Tapi mahal kan? Mahal kan? Kalau nak beli size M yang sudah sedia ada tu senang, betul? So professional development pathway ni, ya, professional development pathway dia pun ada 2 tau. Satu adalah reskill dengan upskill ya. Yang tu dikatakan sebagai training 2 hari. Kompetensi maksud dia cara bercakap, komunikasi, cara macam mana kita nak pastikan nak tahu Excel. Tu semua sekali ya, saya tak gerti nak Excel. Tu adalah kompetensi supaya kita dapat asahkan lebih lagi sedikit ya.
The second one under professional development pathway adalah career path. Career path maksud dia program tersebut tidak kurang daripada berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Dia tidak Tahun kurang pun ya. ada juga kan. Ya. Dan sekiranya kita keluarkan sesuatu program 1 hari ke 2 hari ke, ya, itu dikatakan sebagai master program. Ya. Master program khas khusus supaya kamu dapat informasi dia lebih lagi. Faham tak? Dan setiap misal kata kalau kamu tidak di sini kan, bukan ada sawit kan, keluar kat sana, kamu masuk dalam program development pathway ni ya, 1 hari tidak kurang daripada seorang kena bayar tidak kurang daripada 8,000 kan. Tidak kurang daripada 8,000 terpulang kepada topik berkenaan. Ya. So hari ini kita ada dua speaker di sini. Kamu akan mendapat 2 otak lah. 2 background. Ya. 2 pengalaman. 2 background, ya. So daripada sini mungkin kamu akan nampak, oi saya kena pandang dia bila Encik Manu kata, lepas tu saya kena pandang kat sini ya. Cuba bayangkan ya, selalunya program kamu akan dapat 1 speaker saja. Kalau 1 speaker pun memang sudah mahal gila kan. Apa lagi 2 ya. So and expert, subject matter expert dia berlainan. Finance kat sebelah sana dan psikologi di sebelah sini. Dua-dua penting ya. Minda sama bagaimana kita nak melaraskan bisnes kita pun memang penting. So hari ini kamu akan mendapat 2 ya. Sekiranya kamu tidak faham ke apa-apa, senang aja. Angkat tangan, minta ulang kembali. Ya, tapi tak adalah sampai sekarang ni ada yang minta ulang kembali sebab semua dah tahu dengan macam ni ya. Alright. Okay. Kamu sekarang ini dalam apa keadaan dah terbuka minda kamu untuk menerima perkongsian? Ya. Kalau kamu tengok di buku kamu pun ada tuliskan. Kamu adalah Inspiring future. jadi bermaksud kamu adalah leaders yang masa depan. Sebab saya tengok dekat sini kebanyakan yang lebih 50% yang masih muda lagi. 70% lebih muda lagi. So gabungan yang muda dan yang berpengalaman itu penting untuk membawa kamu ke peringkat lebih tinggi. Dalam buku kamu juga kita ada bercerita pasal di depannya operational excellence. Apa itu operational excellence? Dalam bahasa Melayunya, operational excellence apa maksudnya? Operasi cemerlangan. Operasi cemerlang. So biasanya tadi Dr. Shanti ada cakap bahasa mudahnya adalah mantap. So bila mantap ni, kamu takkan berlaku masalah, kurang masalah. Sebabnya kebanyakan syarikat bila operasi tak cemerlang, operasinya banyak masalah. Bila operasinya banyak masalah, setiap orang ada 8 jam sehari untuk bekerja kan. Bila banyak masalah, sepatutnya 8 jam tu digunakan untuk buat kerja. Tapi sebab operasi ni bermasalah, 8 jam yang ada tu dia banyak habiskan masa untuk menyelesaikan masalah. Bila ada banyak masalah, kamu akan ada membawangnya lebih. Kan? Dari 8 jam nak selesaikan masalah, campur lagi dengan membawangnya lagi, menyalah-nyalahkan orang lagi. Itu pun masalah juga tu. Membawang dan menyalahkan orang lain tu. Ini bukan salah aku, ini salah kau. So itu pun masalah juga. Itu sebab Datuk laburkan kamu sebagai future leaders untuk membawa Sawit Kinabalu menjadi satu operasi yang mantap. Bila operasi yang mantap, kurang masalah. Kuranglah kamu punya membawang. Bila kurang membawang, kita akan merujuk kepada productivity. So productivity kamu akan meningkat kan? So bila productivity meningkat, untuk syarikat pun bagus, operasi pun lagi mantap. Untuk membawa kamu ke arah operasi yang mantap ini, itulah Datuk ambil kami sebagai konsultan untuk membawa kamu menyerapkan Lean Kaizen ini dalam Sawit Kinabalu. Apa itu Lean Kaizen? Apa itu Lean Kaizen? Pernah dengar kan Lean Kaizen itu apa sebelum ni? Kita belum dengar?
Baru dengar. Baru dengar? Ya. Adakah kawan-kawan kamu yang Datang sebelumnya. ada cerita sikit-sikit lah? Lepas tu dia kalau dia ada bagi cadangan ke apa semua, ada tak? Okey. Dia Lin Kaizen ni macam dia adalah satu falsafah. Tak, untuk memastikan kita operasi cemerlang ni, kita kena ada satu dipanggil budaya. Budaya kerja. Kan? Bila budaya kerja ini inilah merujuk kepada budaya kerja Lin Kaizen. Dalam budaya kerja dalam operasi cemerlang ni, setiap syarikat mesti ada apa? Budaya. Setiap syarikat budaya. Dalam budaya tu kita ada apa? Misi, visi. Kita ada apa lagi? Kita ada kamu semua sebagai pekerja. Kalau tak ada pekerja, macam mana kita dapat operasi mantap ni? Kan? Kita mesti ada pekerja. Apa lagi yang perlu ada dalam setiap syarikat untuk budaya kerja ni? Untuk buat kerja, untuk beroperasi, untuk syarikat beroperasi, dia ada pekerja kan? Selain daripada pekerja, apa yang perlu ada lagi? Ha? Teamwork. Itu termasuk dalam pekerja lah. Benda yang lagi penting. Ha? Mesin ataupun sistem lah. Sistem. Untuk menggerakkan mesin sistem ni ataupun untuk kamu buat kerja ni, apa yang perlu ada? Skill dalam pekerja, betul. Selain daripada skill, apa lagi? Knowledge, betul. Masuk dalam pekerja. Kita kena ada satu prosedur, proses. Kalau tak ada proses, kamu nak buat macam mana? Kamu tak tahu nak untuk menggerakkan benda ni. Dipanggil SOP lah kalau biasanya syarikat. So ini 3 perkara pokok yang penting untuk memastikan operasi cemerlang. Dan antara perkara-perkara inilah yang kita nak bawa budaya dalam Sawit Kinabalu supaya kita akan beroperasi secara mantap. Kurangnya masalah kita. Supaya at the end untuk kamu sebenarnya untuk apa? Bukan untuk syarikat juga sebenarnya, tapi untuk kamu bekerja secara mantap, secara happy, gembira. Janganlah nanti kalau nak datang kerja kamu jadi malas nak datang kerja sebab kamu tahu nak pergi kerja banyak masalah kan. So kamu nak datang kerja pun malas. Buat apa nak pergi kerja sebab tahu di tempat kerja tu banyak masalah. Tapi bila tempat kerja tu kurang masalah, budaya kerja yang happy, budaya kerja yang bersemangat berpasukan, itu yang kamu akan rindu-rindukan. Itu yang kamu akan datang. Itulah Lin Kaizen sebenarnya. Itu budaya kerja operasi cemerlang dengan membetulkan semua proses ini. Okey? Sudah nampak kan? Itulah kita punya dengan membawa Lin Kaizen, tujuan utama. Bukan untuk Sawit Kinabalu saja, sebenarnya untuk kamu. Untuk kamu lebih happy bekerja dengan Sawit Kinabalu. Okey? Sekarang ni Sawit Kinabalu telah berada di antara orang kata nombor 1 dalam Sabah. State Sabah, Sawit Kinabalu nombor 1. Dan ramai orang yang berebut-rebut nak masuk dalam Sawit Kinabalu. Dan kamu kena tunjukkan nilai kamu dalam Sawit Kinabalu ini sebagai pekerja yang mempunyai skill, yang mempunyai nilai, yang mempunyai pengalaman. Saya nampak ada abang-abang yang otak-otak kat sini, pengalaman yang hebat. Inilah masa kamu untuk ambil pengalaman dia, untuk kamu naikkan nilai kamu supaya Sawit Kinabalu berada lebih tinggi. Sebab dia bila kita berada di peringkat atas, nak maintain tu susah tu. Akan adalah cubaan-cubaan untuk jatuhkannya, ataupun kita nak masalah nak untuk bagi kita jatuh. So kita nak pastikan benda tu kita sentiasa, Sawit Kinabalu sentiasa berada di atas. Boleh? Tetapi benda ni bukan senang. Dia memerlukan sesuatu perkara yang lebih, orang kata, konsisten. Itu sebab kita bercerita dekat sini perjalanan yang tak ada penghujung. Bila kita berada nombor 1, nak maintain tu kena konsisten. Setiap hari, setiap masa, semua orang secara berpasukan kena faham, kena praktis, kena amalkan. Bila kita tak amalkan, dia akan jadi satu masa lupa.
Itulah kita namakan dekat sini perjalanan yang penghujungnya. Setiap hari. Dia akan menjadi satu budaya kerja dalam Sawit Kinabalu ni lah. Bila kita amalkan setiap hari, bila orang masuk dalam Sawit Kinabalu, dia sudah tahu dalam Sawit Kinabalu ada satu budaya kerja, Lean Kaizen. So jadi yang luar tu bila masuk, dia mungkin ada pengalaman di tempat lain yang berbeza. Bila masuk dalam Sawit Kinabalu, dia akan ikut budaya kerja Sawit Kinabalu. Dan kamu juga yang dah lama di Sawit Kinabalu, dah amalkan budaya kerja Lean Kaizen ini, bila keluar juga kamu tetap bawa Lean Kaizen itu untuk rumah kamu, untuk jiran kamu, keluarga kamu, adik-adik kamu. So itu yang kita nak terangkan. Itulah maksud perjalanan yang tiada penghujungnya. Dia akan jadi satu cara hidup. Daripada cara kerja menjadi satu cara hidup. Bukan senang. Benda yang kalau kita kongsikan nanti is benda yang simple, Lean Kaizen ini, tapi nak melaksanakan itu adalah perkara yang susah. Okay, so dah nampak apa expectation dia? Yeah, ready Okay. Sekarang kita ya. Tambah daripada Encik Makno dia kata bukan senang kan? Betul tak? Betul. Mengapa betul? Mengapa betul? Sebab kita kata betul? Betul. Ya. Ya. Bukan senang untuk berubah katanya, betul? Tetapi perubahan ni boleh dibuat. Boleh tak? Boleh. Dengan apa? Apanya ni? Tingkah, ubah tingkah laku. Perubahan akan terjadi, right? Setting the right expectation hari-hari akan menentukan hari anda. Setuju? Mengapa? Jadi kebiasaan. Expectation hari ini adalah untuk apa? Perubahan. Expectation hari ini bila dapat surat daripada akademi. Dapat surat daripada akademi, tertanya-tanya tak apa benda ni? Betul? Ya. Kan? Sampai ke sini pun masih lagi tertanya-tanya, betul? Apa benda ni? Masuk dalam bilik ni pun apa benda ni? Betul? Start kita punya sesi pun apa benda ni? Betul tak? Itu kisah benar Until you dah masuk ke dalam sesi tersebut tu, baru kamu akan faham manusia. Ya. Satu saja kamu fikir adakah kita mahu perfection ataupun kita mahu progression? Yang mana satu yang kamu inginkan? Selalunya ingat, untuk meningkatkan tingkah laku kamu, untuk ubahkan tingkah laku kamu, ya Encik Manu kata bukan senang sebab yang ini, to change your behavior, change your attitude, kita perlu ada positive environment. Setuju? Kan? Bila kita dah ada positive environment, dia senang sebab kamu akan nampak semua benda yang positif. Semua tu akan nampak positif. Ya. So Kaizen ni adalah satu bahasa daripada Jepun. Okay? Kenapa Jepun? Kenapa Jepun? Disiplin dia tinggi. Kenapa kita daripada Jepun? Jepun maju. Lagi apa? Disiplin tinggi. Disiplin tinggi. Sebab dia sudah terbukti. Banyak lagi konsep-konsep falsafah-falsafah untuk perubahan ni banyak daripada negara lain. US terutamanya, Eropah banyak. Tapi kita di Malaysia lebih dekat dengan Jepun dan kita nampak apa yang berlaku di Jepun. Kalau dulunya, kalau sekarang ni lah, baru-baru ni lah, bila kita tengok bola di Malaysia bergaduh. Kalau di Jepun, orang Jepun tengok bola, dia buat apa? Seperti stadium. Kutip sampah. Berbeza kan? Ya. Kenapa dia boleh jadi macam tu? Sebab dia ada satu tingkah laku, satu attitude yang berbeza berbanding dengan orang lain. Kalau kita beratur, kalau kita di Semenanjung ada ETS ataupun komuter ataupun LRT lah, kadang berebut-rebut nak masuk.
di Malaysia. Tapi di sana Sebelah kiri. beratur elok. Diorang ada kereta api laju lagi. Elok saja beraturnya masuk. Itu operasi yang itulah kita maksudkan, bila kita ada satu right attitude, tingkah laku yang betul, operasi semua berjalan lancar. Tak adalah gaduh-gaduh nak masuk dalam kereta api itu. Itu berkenaan dengan operasi kerja. Kalau di rumah kita ada longkang kan. Longkang di Malaysia penuh dengan apa? Sampah. Longkang di Jepun Ikan. Bersih. beza kan. Jangan cakap Tapi nak longkang je. sampai tahap tu, nampak senang je ni, tapi nak sampai tahap itu tak senang. Betul. Inilah tingkah laku, betul. Ya. Bukan takat longkang aja Encik Mano. Ya, banyak Kalau lagi. masuk rumah mereka tu pun kan, biar dia orang punya rumah tu kecil tau. Memang mahal kat sana tu, ya. Mahal kecil je rumah dia, tapi kamu akan nampak rumah dia tu memang bersih gila. Bersih sebab orang rumah yang akan, dia orang tak ada pembantu rumah Dia oranglah pembantu rumah tersendiri. Faham tak? Dia orang akan bersihkan rumah dia orang tu sampai macam orang kata tak adalah habuk-habuk ke satu pun tak akan nampak, sebab disiplin mereka tu memang macam tu. Kita nak bawa cara kita kepada koperasi Cemerlang, itulah sebabnya. Disiplinnya, tingkah lakunya, budayanya, right itu. Ya. Okey. Berkenaan Okey. dengan syarikat, mana-mana syarikat dia akan ada peringkat macam ni lah. Mana-mana syarikat. Dia ada atasan, dia ada pertengahan, dia ada eksekutif, dan juga kamu di bawah adalah sekarang ni di sini. Eksekutif. Dan kamu sebagai future ready leaders, kami nak build up kamu sebagai leaders pada masa akan datang supaya kamu akan mengisi tempat-tempat di atas. Dan kalau kamu tak ambil peluang ini untuk isi tempat-tempat di atas ni, kamu akan ketinggalan lah. Kamu akan ketinggalan, dan mungkin bila ketinggalan maknanya syarikat nampak kamu orang yang tiada nilai, orang yang tak berharga pada syarikat. So bila orang yang tiada berharga syarikat, dalam satu masa kemungkinan kamu akan keluar daripada syarikat. Kamu nak yang mana? Kamu nak yang mana? Orang yang bernilai untuk Sawit Kinabalu kah, ataupun orang yang tak bernilai yang dalam Sawit Kinabalu? Bernilai. Bernilai kan? So together with us, jadikanlah diri kamu ni orang yang bernilai untuk Sawit Kinabalu. So kamu adalah peringkat yang sebenarnya, walaupun kamu di bawah, sebenarnya jangan kamu rasa diri kamu rendah. Tapi sebenarnya kamu kena anggap diri kamu ni orang yang paling bernilai. Bukan anggap, tapi sebenarnya memang kamu adalah orang yang paling bernilai. Tapi kadang ada mentaliti kita, pemikiran kita, alah aku orang bawah, mungkin tak penting. Tapi sebenarnya kamu lah yang paling penting. Kenapa saya cakap macam tu? Kamu di sini ada berapa orang semua? 700 lebih lah. Betul kan? Kamu lah yang paling ramai. Kalau kamu tak bergerak, yang atas-atas ni mungkin tak bergerak juga. Itulah kamu sebagai orang yang paling penting. Kita bawakan, kalau biasanya syarikat, biasanya dia bawa training untuk macam ni Lean Kaizen ni, lebih kepada atasan saja, dengan harapan yang atasan ni untuk kongsi yang bawah. Tapi Sawit Kinabalu ni lah the only one yang sanggup laburkan duit pelaburan untuk kamu semua, untuk kamu merasai, mendengar daripada kami secara direct, supaya kita menjadi satu Sawit. Banyak pelaburannya, dan jangan jadikan pelaburan ini pelaburan yang sia-sia. Bukan untuk Sawit Kinabalu sebenarnya, dia ada kelebihan untuk kamu juga. Macam saya cakap, daripada satu budaya kerja, cara kerja, bila kamu keluar akan jadi satu budaya hidup. Barulah boleh longkang rumah kamu tu jadi macam orang Jepun. Boleh tanam apa, boleh ikan. Kan? Bila dah jadi satu budaya hidup. Okey, inilah pentingnya kamu ni. Jangan pandang rendah sebenarnya. Nilai kamu adalah nilai yang amat penting. Kan? Tapi di bawah kamu juga ada ramai lagi ni. Kebanyakan estate dan mill ada general workers kan. So general workers ini juga lagi penting juga sebenarnya. Dan kamu bertanggungjawab untuk berkongsi kepada dia orang, sebab kamu yang paling dekat. Kalau kamu di atas untuk mengharapkan dia berkongsi dengan general workers ni, mungkin agak jauh nak sampai. Saya berharap kamu dapat kongsikan apa yang kamu dapat manfaat hari ini. Kongsikan juga pada orang bawah untuk diamalkan. Sebab bila dia orang amalkan Lean Kaizen ni, kamu juga akan jadi lagi mudah. Sebab dia buat kerja ni untuk syarikat yang mana kamu
kena monitor. Kalau dia tak buat monitor, kalau dia tak amalkan, kamu akan banyak masalah sebab yang general workers ni tak amalkan Lean Kaizen ni. Boleh janji pada kami untuk kamu berkongsi pada orang bawah ni untuk memberi manfaat. Sebabnya bukan apa? Mungkin kamu nampak in terms of monetary value ataupun in terms of memudahkan kerja kamu sebenarnya. Tapi lebihnya bila kamu kongsikan manfaat kepada orang general workers ni dan general workers ni amalkan, kamu ada bahagiannya. Faham tak maksudnya? Kamu kongsikan general workers ni, dia buat benda yang baik, dia buat benda yang bagus, kamu akan dapat dipanggil, kebaikannya dipanggil pahala. Pahala. Dan kalau yang general workers ni pula dikongsikan pula kepada jiran-jirannya ataupun anak-anaknya, anak cucunya, berterusan akan dapat pahala dan kamu pun akan dapat pahala. Ada bahagiannya. Dan of course kami pun dapat bahagian jugalah kan. Semua orang. Kadang benda tu tak nampak lah. Benda tu tak nampak. Tapi bila kita dapat kebaikan yang tak nampak, itulah sebenarnya akan membawa diri kita lagi lebih baik. Saya nak minda kamu nampak benda tu. Okey? Boleh? Right. Soalan untuk anda. Saya ni suka tanya soalan. Ya. Tadi Cik Manu dah bagi tahu fungsi cara kerja kan? Kaizen untuk semua kan? Mengapa? Dengar mengapa kita mulakan program kita ni daripada orang atasan, lepas tu pengurus, lepas tu eksekutif dan sekarang baru kamu. Mengapa kita ikut susunan tersebut? Hello. Masih di sini kah? Oh, apa dia? Exposure. Macam mana tu exposure? Maksudnya daripada pengurusan atasan, bila diorang datang training, diorang balik kilang, diorang akan bagi sudah sama kami lah. Okay. The general idea. And then bila kita datang sini, dia tidak kosong lah. Oh, okay. Bagus jawapannya. Lagi? Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ni. meja bah. Ada 30 pengalaman, ada 30 Kang. pendapat, pemikiran. Silakan. Berapa lagi? YB. Sini. Jom. Mengapa kita tujukan dari atas ke bawah, lepas baru you all kat sini? Why? Semua punya mindset. Jadi diorang akan susah. Ni berkenaan dengan slide yang berterusan nanti. Cepat. Satu lagi. Kita kan nak operasi yang cemerlang ni. Lagi satu. Hey, ini grup mantap ni ni. minta jawapan saja ya. Pandai. Mantap lah ya. Mengapa? One more. Memang prosedur dia begitu. Ha? Memang prosedur dia begitu. Oh, memang proses dia begitu, ikut sajalah. Tapi ada tujuannya lah. Dia Apa dari tu? atas, daripada sini management, pengurus, eksekutif, semalam eksekutif. Betul? Tapi kenapa? Persoalannya kenapa? Apa tujuannya? Konsistensi. Tahu tak perkataan ni? Setiap benda yang objektif. Baru saya tahu Okay. Setiap benda yang kita buat ada objektif kan? Kalau ada objektif, dia ada tak pengurusan masa dia? Ada kan? Betul tak? Ya, di rumah pun kalau nak masak pun ada objektif kan. Hari ni nak masak apa? Rendang, betul? Right? Kalau nak cuci kereta tu pun mesti ada objektif dia kan. Hari ni nak cuci kereta, betul tak? Ya? Disalurkan dia punya pengalaman pada kami kan, kami tapi kami tidak paham. Inilah dia kita kata YB. Betul? Last baru terkeluar suaranya. Sebab kita tak faham. Disalurkan supaya kita faham. Terima kasih. Terima kasih Memang betul. Kita buat program ni, kita tujukan kepada orang atasan sebab ada tujuan dia. Tadi kan Cik Manu dah katakan, 1 sawit, 1 lagu, 1 irama. Betul tak? Supaya dia tidak berhenti dekat pengurusan atasan saja. Sebab untuk cascade memang payah Cascade. Apa maksud cascade? Untuk nak memberikan Memberi.
yang nak memberikan pengajaran tu kepada orang bawah tu, saya kalau saya faham itu, kepala otak saya ni kan, minda saya ni faham apa yang saya faham aja, betul? Ya. Bila saya tujukan kepada orang yang kat bawah tu, dia ikut kepala saya lah, betul? Kalau Encik Mano, dia adalah pengurusan yang bahagian lain. Dia akan tujukan kepada orang yang kat bawah dia tu mengikut minda dia sendiri, betul tak? Mungkin cerita yang kita bagi kat bawah tu memang berlainan. Bila berlainan, apa akan jadi? Sini pun bingung sudah, betul? Satu cakap ni, betul tak? Itu sebabnya kita nak pastikan kita tujukan sama rata. Bila kita tujukan sama rata, capai ni tak? Capai ni tak? Ingat, sebab setiap benda yang kamu buat tu mesti ada objektifnya, mesti ada tujuannya, hala tujuannya. Kalau orang kata jalan terus lah kan. Tapi boleh juga kita nak jalan bengkok, tapi kena tengoklah kenapa kita perlu jalan selekor tu, betul? Hidup kita macam tu, right? Yes. Ya. So fungsi kerjanya oleh kerana kamu adalah pelaksana. Powerful bila orang kata pelaksana. Adakah begitu? Powerful sampai kalau kamu tak ada sawit memang tak ada? Ya. Boleh jadi. Confidence, high confidence, Cik Mano. Ya. Bagus. Remember this semua orang ni boleh diganti tak? Manusia boleh diganti tak? Boleh. Boleh kan? Sekali-kali jangan ingat yang kita punya kerja kat sini ni tiada penggantinya ya. Replaceable, betul? Kalau tingkah laku kita tidak betul, objektif kita tidak pegang dengan sekata, apa akan jadi? Gagal. Betul? Bila gagal, tapi selalunya semua orang tak ingatkan yang benda gagal tu sebab dia tak pandang, dia tak nampak besok dia apa akan terjadi. Ya? Okay. Dia bila kita serapkan daripada atas daripada ke bawah, masing-masing ada tujuannya. Itulah sebagai role model ataupun mentor, ataupun sebagai kita nampak contoh di atas. Kita contoh di atas sudah laksanakan, baru buat. So bila GMD sudah mau buat lead Kaizen, dia akan diikuti oleh HOD-nya. Dia akan berkembang kepada GM-nya. GM akan amalkan juga. Terus dia kepada manager sebagai ambassador di sini, akan laksanakannya juga. Dan kamu di sini mungkin hanya ada dalam 100 lebih. Di sini ada 100 lebih, 200 campur dengan ini 700. Dan di sinilah kalau kamu gerakkan, melaksanakan secara menyeluruh, dia punya impak, kesan dia tu kepada Sawit Kinabalu lebih besar. Kamu sudah nampak contohnya daripada orang atasan, dan kamu amalkan konsep ini, budaya kerja ini, dengan 700 campur dengan 100 lebih, 800 lebih ini, dia akan jadi satu perubahan yang begitu besar dan membuat Sawit Kinabalu ni akan jadi lebih hebatlah. Lebih hebat. Kalau perubahan hanya di atas sahaja, dia tak cukup cantik. Mungkin yang di atas ni nampak jadi sebagai role model dan kamu ikut, tapi dia tak cukup kuat. Tapi bila kamu dapat sampaikan ke sini hari ini, dan kamu juga nampak dan kamu amalkan, seluruh Sawit Kinabalu ni akan mengamalkan budaya kerja Kaizen, dan kamu akan mendapat satu keadaan di mana operasi yang mantap. Bila dah operasi mantap, begitu juga macam kamu sebagai role model kepada keluarga kamu. Balik rumah, kamu dah ada satu budaya kerja yang mantap, yang Kaizen ini. Balik rumah, anak isteri kamu nampak kamu berbeza dari satu role model, dan dia pun akan ikut. Dia akan ikut berubah ke arah yang lebih baik. So bila berubah, dalam rumah sudah berubah, jiran-jiran sudah nampak, jiran kita ni berbeza lah berbanding dulu, dan akan ikut berebak-rebak. Dan itu akan menjadi satu cara hidup lah. Satu kampung berubah kepada budaya kerja, satu taman akan berubah. Benda tu ambil masa lah. Tapi seterusnya, macam yang cerita mula tadi, perjalanan yang tiada penghujungnya, itulah maksudnya. Okay, kamu digelar sebagai ini adalah superhero, sebab kamu yang akan agent pertukaran atau game changer. Sebab kamu akan memberi impak yang besar. Impak yang besar di sini. Kita panggil kamu sebagai Hero. hero.
bersama dengan kamu punya champion di sini, executive nanti. Tengah hari nanti champion akan datang untuk bantu kamu juga, sebab nanti kami ada tugasan untuk kamu buat untuk Sawit Kinabalu nantilah. So hope together with champion, bagilah satu impak yang berbeza untuk Sawit Kinabalu. Boleh Boleh Tugasan besar ni sebenarnya ni. Tugasan besar sebab kami nak sediakan kamu untuk menjadi orang yang lady leaders pada masa akan datang. Okey? Boleh? Okey. Okey, sekarang baru nak masuk ni. Tadi kita cerita-cerita Minda bagi nak buka sikit ni. Baru dah kamu nampak tahu kenapa kita buat benda ni. Sampai. Sekarang baru kita cerita, baru dia punya ceritanya apakah itu Kaizen. Kaizen kita cerita adalah daripada Jepun. Konsep yang dibawa daripada Jepun. Dia berasal daripada dua perkataan, Kai dan inilah tulisannya lah. Saya pun tak pandai nak tulisnya. Siapa yang ada pandai tulisan Jepun kah? Ada di sini, ada yang belajar di Jepun. So maksudnya dekat sini adalah change. Bahasa Melayunya adalah ubah. Itu untuk Kai. Untuk Zen bermaksud baik. Daripada ubah baik. Sebab kadang kita tahu ubah saja. Mungkin ubah ke arah yang tak elok, ubah yang kepada yang perkara yang bermasalah. Tapi kita nak ubah kepada yang lebih baik. Gabungan ubah baik inilah akan membentuk satu budaya kehidupan, budaya kerja Sawit Kinabalu ini. Ubah ke arah lebih baik. Bila kita gabungkan ubah itu, baik tu dia akan jadi satu gabungan yang dipanggil penambahbaikan. Penambahbaikan. Penambahbaikan ini jangan pandang yang besar-besar saja. Sebab bila kita nak tukar ni, kita ubah ni, perkara kecil pun sebenarnya ada nilai yang impak besar juga. Sebagai contoh dalam kehidupan kita lah, bila kamu berjalan di tepi jalan, kamu nampak paku. Kamu nampak paku. Kalau kamu ada tingkah laku yang biarlah, so paku terbiar dekat situ. Tapi kalau kamu ubah tingkah laku kamu ke arah lebih baik, kamu ambil paku itu, kamu letak tempat yang selamat tanpa gangguan. Apa kesannya? Banyak kesannya kan? Salah satu dia mengelakkan accident lah. Dan banyak lagi dia punya kesan-kesan dia lah. So kecil saja. Kamu ambil tak sampai seminit, ambil paku, letaklah di tempat yang tak mengganggu orang, dan kamu akan memberi kesan yang impak yang besar. Begitu juga dalam operasi syarikat. Kamu yang dekat dengan aktiviti-aktiviti kerja kamu, ada aktiviti-aktiviti kamu yang kamu boleh ubah, yang kecil saja tapi memberi kesan yang besar. Kamu tahu, kamu buat, dan dia akan memberi kesan yang baik. Itu yang kita masukkan dengan Kaizen ni. Aktiviti-aktiviti yang kamu buat, walaupun kecil, tapi secara konsisten setiap hari, kamu tahu nilai aktiviti itu yang kamu nak ubah, dan dia akan memberi kesan yang besar. Bila kamu buat setiap hari, hari ini kamu buat sedikit, besok kamu buat lagi, dan dia akan jadi membuat satu perubahan yang besar, penambahbaikan yang besar, yang bagi syarikat inilah yang akan membawa syarikat ke arah operasi yang lebih mantap. Dan kuranglah masalah kamu. Bila kurang masalah, kerja lebih bagus, produktiviti lebih bagus. Kuranglah masalah, kuranglah kamu nak membawang 8 jam kerja tu 8 jam, nak datang kerja pun semangat sebab kurang masalah. Ini bila sekarang kalau mil ada banyak masalah, nak datang kerja pun sudah malas, terus MC saja. Estate banyak masalah, buah tak dikutip lagi, pekerja tak cukup pun masalah juga. So lari masalah, kita lari daripada masalah. Ada orang hadapi masalah itu untuk selesaikan, ada orang lari daripada masalah. So kamu terpulang kepada kamu macam mana kamu nak bawa diri kamu sebenarnya. Dan kita nak dengan budaya Kaizen ini, kamu berani menghadapi masalah itu. Berani menghadapi masalah itu supaya kamu kenal masalah itu untuk kamu ubah ke arah lebih baik. Okey? Biar saya tambah ya. Kamu, daripada pandangan saya lah ya, perubahan untuk Kaizen ni kamu telah mengambil pada masa waktu kamu menerima surat daripada akademi, email daripada akademi
Bila kamu dijemput, itu adalah jemputan Ya. ya. Betul? Betul. Kamu dijemput, kamu dipilih datang ke sini. Bila kamu baca surat tersebut tu, tak kisahlah pada masa waktu tu kamu terasa tertekan ke, tak tekan ke, ya, sedar ataupun tanpa sedar diri, minda kamu sudah start untuk ubah. Sedar diri ataupun tidak ya? Ya. Ya, sebab kita manusia memang macam tu. Antara kita sedar diri ataupun kita tidak. Kalau kita tidak sedar diri, orang lain akan bagi tahu dengan kita kan. Saya nampak ada perubahan yang baik lah kan. Ataupun perubahan yang out of the world lah. Betul. Kalau ada siang ada malam, betul? Ya. Ya. Alright. Kalau ada tinggi ada pendek, betul? Memang ada opposite-nya lah kan. Tapi yang tu kita kena pilih. Betul? Manusia memang macam tu. Sedar diri ataupun tidak sedari. Tetapi kalau orang lain boleh membantu, memberitahu kamu, hey, apa kata kalau kita buat yang terbaik supaya kita dapat penambahbaikan. Penambahbaikan ni memang hari-hari kamu dah buat. Apa yang Cik Manu kata tadi tu hari-hari kamu dah buat. Betul? Betul tak? Just that hari ini kamu nampak tayangan minggu ini. Tak ada lagi tayangan minggu ini tau. Sekarang you see, watch the show. Betul? Ada tak terfikir, benda ni memang kajian ni memang betul juga, aku memang buat. Ya? Hidup kita ni, kita perlu seseorang untuk memberitahu kamu supaya kita boleh ada penambahbaikan dalam hidup kita. Datuk telah mengambil langkah untuk menggunakan penambahbaikan ni pada masa waktu tahun lepas dah. Mengapa dia gunakan pada masa waktu tu? Sebab waktu ini adalah waktu yang terbaik sekali untuk syarikat mengubahkan persepsi minda mereka daripada tidak boleh kepada mengapa? Sebab 2 tahun kita dalam pandemik kan? Ya. Ya. Tak teragak, ada tak teragak yang akan terjadi pandemik sampai begitu teruk? Tidak kan? Tapi kamu masih bernasib baik tau, macam mana, betul tak? Kerja ada, bonus ada, bukan 1 bulan 2 bulan. Berbulan-bulan, cuti dibayar sebab homestay pula. Mana ada homestay, duduk dekat rumah kan. Working from home dapat juga manakala orang lain tiada kerja, kena buang kerja, betul, business down, kamu masih lagi ada. Sampai sekarang syarikat-syarikat yang dekat KL ataupun dekat mana-mana, diorang tidak sanggup untuk mengambil program ini sebab diorang ingat ni terlampau mahal untuk mereka. Faham tak? Ya, tapi Datuk tidak begitu. Dia bercakap tentang 2 benda saja. Macam mana? Ya. Digital transformation, human capital. Human capital adalah untuk kamu. Kalau saya invest sebablah tiba-tiba aku blank. So bila human capital tu, dia lebih kepada kat sini lah kerja ni. Ni. Sebab kita kan nak buat operasi yang mantap ni kan. Di sini kamu terlaburkan untuk membentuk budaya kerja Kaizen. Dan juga dilaburkan juga untuk IT transformation, sistemnya. Bila kita laburkan kepada sistem, kamu akan ada satu proses yang lebih mudah. Proses yang dulu manual, dulu yang kamu banyak pakai kertas, banyak kesilapan berlaku dalam kamu buat kerja ni. Tapi sekarang ni dengan ada sistem, kamu akan lebih automate. Tapi itu tak setakat berhenti di situ saja. Walaupun kita bawa SAP, kita laburkan juga sebab saya difahamkan network, jaringan perhubungan kamu, network kerja kamu, sebab kamu pakai network telefon kan, internet agak kurang di estate. Laburkan juga dengan ada fiber optiknya lagi untuk supaya kerja operasi kita lebih mantap pelaburannya. So IT transformation, human capital untuk membawa budaya kerja Kaizen ini supaya kamu akan menjadi satu operasi yang mantap. Yang kurang masalahnya, sebab saya difahamkan kadang-kadang bila tiba closing tu 3 hari, nak buat closing 3 hari tu, puncanya lambat sebab network internetnya gangguan. Stres pak. Ya. Kan? Nak kejar masa yang di HQ pula takut, bila mau tutup ni, bila mau tutup ni. Jadi banyak masalah, kamu pun rasa macam lagi terbeban mak. Kalau 12 bulan masalah tidak selesai, 12 kalilah kamu stres. Jadi ubahlah proses dinosaur
kepada proses yang AI sekarang. Betul tak? Semua dah handphone kan? Smartphone kan? Betul tak? Kalau Android sekarang dah sampai ke tahap mana sekarang? Android what now ah? What's the latest? 15 probably. 15 sudah kan? Kalau iPhone memang actually kan, kalau kamu pandang teknologi ni memang sudah dah ada, manusia je yang belum sedia. Pernah tengok Star Trek tak? Pernah tengok Star Wars tak? Tu dia start gambar dia tu bila? 70-an kan? Masa waktu tu dia dah terfikir nak pergi ke ada alien kat sebelah sana kan, dekat mana? Dekat mana? Ya, sampai ke paras begitu kan, betul tak? Ya, manusia memang berteknologi ini memang sudah sampai ke tahap sana tu. Kita je yang belum bersedia. Proses kita kena tukar. Bila kamu nak tukarkan proses ni, kamu kena pastikan seorang tak boleh buat. Betul tak? Kalau di sini pun, kalau Encik Makno je yang dekat sini dapat satu saja kan? Ya, knowledge dia dapat satu saja kan? Daripada satu bahagian saja kan? Mengapa Sawit Kinabalu invest supaya kita ada dua orang kat sini? Supaya kita dapat memberikan dua idea. Yes, I like that word. Ya, dua idea. Nampakkan semua orang sebagai satu opportunity untuk kamu untuk membesarkan lagi minda anda. Kerja tidak boleh buat sekiranya minda anda tidak expect. Faham kan? Nak tukar proses. Proses dulu-dulu tu adalah proses dinosaur, betul? Kita nak tukarkan kepada proses yang terkini, baru, sekarang. Untuk menyenangkan hidup siapa? Hidup kamu. Setuju tak? Untuk tu nak terjadi, kena buat dengan berpasukan. Bila kita berbuat dengan berpasukan, kualiti ada tak Encik Makno? Definitely akan ada peningkatan kualiti. Kalau ada kualiti, dapat tingkatkan servis anda tak? Servis untuk siapa? You all kena selalu begini ya. Kerja kamu ni bukan setakat untuk saya pergi kerja hari ini sebab hujung bulan saya nak dapat gaji, itu aja No. Kita dapat sesuatu benda yang kita dapat dalam hidup kita ni semua adalah rezeki kan? Siapa yang menentukan rezeki tersebut tu? Tuhan kan? Betul tak? Dapat duduk sini pun memang rezeki kan? Air ni memang pun rezeki kan? Tempat duduk macam ni pun rezeki kan? Hari ni semua macam-macam belaka pakai tie. Rezeki kan? Betul tak? Kan? Okay. Ya? Dan penambahbaikan ni macam dikongsikan perlu melibatkan berpasukan. Bila kata berpasukan tu maknanya semua orang lah. Bukan maksud hanya pasukan kamu saja. Semua orang. Daripada atasan, itu sebab kita bermula daripada atasan sampailah ke bawahan. Dan kamu menggunakan perubahan-perubahan penambahbaikan yang kamu nak ubah ni. Ubah yang kita letak di sini logik akal ataupun simple. Janganlah kamu buat perubahan-perubahan yang super feature sangat, super canggih sangat sampai nak melaksanakan susah. So bila susah, manusia ni bila susah dia terus tak buat. So bila kamu orang yang dekat dengan aktiviti-aktiviti, kamu akan tahu masalah-masalah itu macam mana nak selesaikan secara mudah. Itu sebab macam pagi tadi Dr. Edwin bagi tahu, non-executive ini dia adalah satu ejen yang bila dia buat perubahan-perubahan tu, perubahan yang lebih dekat dengan aktiviti ataupun operasi kerja kamu yang mudah, yang simple. Kalau orang atasan, dia buat perubahan, dia tak nampak yang di bawah tu macam mana. Tapi kamu, kalau kamu buat perubahan, kamu yang buat aktiviti tersebut, kamu boleh menyelesaikan masalah itu secara logik, mudah. Bila mudah tu senanglah nak dilaksanakan. Tak adalah nanti kan ada masalah. Bila kita buat perubahan, buat penambahbaikan, tapi penambahbaikan itu tak dilaksanakan sebab penambahbaikan itu terlampau canggih sampai orang tak faham. Sampai orang nak buat pun tak faham, susah nak buat. Itulah kita perlukan logik akal. Dan logik akal ni kamu yang dekat dengan aktiviti ni untuk buat perubahan. Okey? Saya nak tanya secara orang kata terus terang lah. Sebab hari ini sesi ini lebih perkongsian, maknanya kamu boleh kongsi apa kepada orang lain dan orang lain boleh kongsi kepada kamu supaya masing-masing belajar, masing-masing mengetahui operasi syarikat email. Mungkin kamu tak tahu sangat operasi email. Mungkin kamu tak tahu operasi di estate. Dan operasi di estate kami tak tahu masalah di HQ, di services. Dan inilah platformnya untuk kamu berkongsi supaya masing-masing faham. Hari-hari ada masalah tak di Syarikat Kinabalu dalam tempat kerja kamu? Banyak masalah tak?
Oh, yang itu gorengan tak ada. Ada masalah? Ha? Oh, ini tak ada masalah lah. Wah, bagus tu. Bukan kalau orang datang tu ada masalah. Ada masalahnya. Okey. Klinik pun ada masalahnya. Masalah menjaga ubatnya. Masalah nak medical cheatnya lagi. Okey, ada dah. Sebelum ni saya ada dengar cerita pasal medical cheat. Banyak masalahnya, tapi saya berharap berkongsilah masalah itu, bertanyalah ataupun berilah pendapat, berkongsi pasal masalah supaya tahu orang lain. Orang lain tahu masalah itu dan sama-sama kita cuba selesaikan. Okey. Bukan untuk mencari masalah, bukan untuk mencari salah, bukan untuk membuka pekung dada, tapi kita nak Lebih baik. penambah baik. Itu tujuannya, untuk penambah baik. Kita ambil masalah itu bukan untuk kita salahkan orang lain. Ini kamulah punca ini, kamulah punca ini, bukan. Untuk kita buat penambahbaikan supaya masalah itu selesai dan tak akan berulang lagi daripada masa akan datang, dan kamu akan ada masa lebih untuk buat operasi yang lebih mantap. Tak adalah 8 jam kamu untuk selesaikan masalah je. Kamu buat kerja kamu. Bila balik pun hati tenang, happy, gembira. Bila hati tenang, minda tenang, jumpa isteri pun lebih seronok, dapat bergembira. Itu yang kita nak sebenarnya. Bila kita buat rangkuman semua sekali, Sawit Kinabalu akan jadi satu syarikat yang lebih mantap dan berbeza berbanding dengan state JLC lain. Bukan senang, ambil masa, tapi macam saya cakap, penambahbaikan tu secara kecil-kecilan, sedikit demi sedikit, supaya dia akan menjadi secara besar. Boleh? So ambil peluang ini untuk berkongsi masalah, untuk bercerita, sebab nanti kan kita akan, selepas berehat nanti kan kita akan lebih detailkan lagi apa masalahnya. Okey? Penambahbaikan ini, kamu kena tahu juga apakah yang kita nak ubah. Tapi sebelum kita nak ubah penambahbaikan tu, kamu kena tahu sedikit sejarah mana wujudnya Kaizen ni. Adakah Kaizen ini asalnya daripada orang, ataupun Kaizen ini ataupun daripada mana? Boleh? Boleh ya? Boleh. Kalau Kaizen wujud daripada asal daripada negara Jepun. Ini adalah pengasasnya. Kalau macam kita di Malaysia, PM Bapa Pembangunan Tun Razak contoh kan. Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman. Bapa Kaizen, inilah Masaki Imai. Dia bagi satu pesanan lah. Pesanan yang dia mahu, kalau kita orang yang bukan nak belajar bahasa Jepun, tapi kita tak tahu bahasa Jepun, tapi dia nak bahasa Jepun yang kita tahu adalah satu perkataan Kaizen. Dia nak ini. Selain kalau biasa kita dengar dulu arigato kan, terima kasih kan. Tapi bukan terima kasih yang dia nak, Kaizen. Perkataan Jepun yang kita kenali sebagai pertama. Macam mana boleh wujudnya perkataan ini, macam mana boleh wujudnya Kaizen ini? Dia datang daripada zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Dia of course bila sebelum Perang Dunia Kedua tu dia ada, Jepun sudah maju. Dia ada Toyotanya dan kilang-kilangnya begitu hebat. Dan dia telah bekerjasama dengan syarikat US. US adalah bawa filosofi, lepas tu bom Nagasaki, Hiroshima kena bom atom ni tahun 45 lebih kurang. Pada tahun 60-an inilah Bapak Kaizen ni dia bawa. So ada perbezaan 15 tahun. Macam mana dia orang boleh bangun balik dalam masa 15 tahun untuk jadi balik oleh negara yang maju. Kamu tengok macam mana Jepun kena hari tu, dia orang punya loji nuklear meletup. Dia balik. Macam mana dia orang kena tsunami. Dia orang kembali balik. Berbeza dengan kita yang agak lambat. Kalau kita kena tsunami juga, tapi perubahan tsunami kita tu tak nampak berbanding dengan Jepun. Itu Masaki Imai ni bawa pembaharuan yang penambahbaikan yang simple saja pun. Penambahbaikan maksud Kaizen ni ubah baik, tapi dia punya pelaksanaan tu merebak seluruh Jepun menjadi satu budaya hidup. Bukan senang, tapi dia orang sebab disiplin yang begitu kuat, ambil masa cepat untuk berubah. Mungkin kita dah Sawit Kinabalu telah ambil satu langkah yang pertama untuk bawa dan start sedikit demi sedikit
sebagai ejen pertukaran kamu tukarkan semua ini, baru nanti akan merebak daripada sawit Kinabalu akan merebak kepada rumah-rumah pekerja sawit Kinabalu dan akan merebak kepada jiran-jiran sawit Kinabalu dan seterusnya satu Sabah, dan daripada satu Sabah dia akan merebak juga seluruh satu Malaysia. Itu yang kita nak sebenarnya. Bukan senang, mungkin ambil masa, tapi tak perlu, tak kisah sebenarnya. Janji kita dah mulakan sesuatu. Okey. Tapi apa penambahbaikan? Ini faham sedikit, jadi kamu sudah tahu sejarah dia. Seperti mana pentingnya kamu kena tahu, kenali diri kamu. Kita nak juga kamu kenali Kaizen ini mana wujudnya, supaya bila orang tanya, kamu adalah hasil sejarahnya, kamu tahu kenapa wujudnya Kaizen ini. Okey. Kaizen adalah penambahbaikan. Kenapa kita nak buat penambahbaikan? Kita nak operasi yang mantap, operasi yang kurang masalahnya. Saya tak boleh kata tiada masalah, operasi akan ada masalah, tapi operasi yang kurang masalahnya. Tapi untuk penambahbaikan ni, apa yang kita nak sebenarnya? Apa yang kita nak ubah? Apa yang kita nak tukar? Ha? Tingkah laku. Okey. Lagi? Apa yang lagi kita nak ubah? Ha? Mentality. Lagi? Prosesnya, sistemnya. Tapi untuk dari konteks Kaizen daripada hari ini, untuk kita nak bawa kamu sebenarnya untuk cut waste, kurangkan pembaziran. Dr. Edwin ada cerita pagi tadi kan, contoh yang dia beri mi tadi kan. Mi sekarang harga RM10, tapi boleh kami yang RM1? Kan? Mungkin mi satu urat mi saja yang RM1. Tapi kita sebagai syarikat yang mantap, Sawit Kinabalu tak nak benda tu berlaku. Kita nak maintain juga kita punya kualiti, kita nak jaga hasil yang baik. Tapi dengan cara Kaizen ini, penambahbaikan ini dengan cut waste, kurangkan pembaziran. So kalau kita cut cost, mungkin gaji kamu pun juga akan kena potong, kalau untuk memastikan syarikat terus bernafas untuk beroperasi. Tapi kita menengok kepada lebih kepada kurangkan pembaziran. Kurangkan pembaziran. Okey. Bila kita kurangkan pembaziran, kita akan dapat tambah. Apa yang kita tambah bila kita kurangkan pembaziran? Okey, keuntungan pembaziran. So kita kurangkan pembaziran. Kamu nampak tak kesan impact dia? Mungkin kamu tak nampak. Ya. Setiap syarikat dia ada pendapatan kan? Ya. Pendapatan. So pendapatan dekat sini kalau sawit antara yang terutamalah penting. Tapi sekarang ni sawit, harga sawit jatuh kan? Kamu boleh kawal ke harga sawit tu? Ya. Tak boleh kan? Kamu boleh tentukan harga sawit tu tak? Ya. Siapa yang tentukan harga sawit tu? Ha? Siapa yang tentukan harga pasar, harga sawit tu? POB. MPO. Bukan juga. Dia bergantung kepada pasaran. Pasaran ini merujuk kepada supply and demand lah, penawaran dan permintaan. Ini agak tinggi sikit lah. Tapi inilah yang akan, benda yang saya masukkan tak boleh dikawal. Penawaran dan permintaan kita tak tahu sebab satu dunia. Kita hanya sawit Kinabalu. Kita ada Indonesia, kita ada sekarang ni di China pun sudah keluarkan sawit. Dan kita tak tahu berapa ramai yang boleh tawarkan lagi sawit untuk dunia. So itulah akan efek pada kesan harga sawit sekarang ni. Bila kita ada pendapatan, of course untuk dapatkan pendapatan ni kita ada perbelanjaan lah. Perbelanjaan ataupun expenses lah. Di sinilah kita ada cost dan di sinilah kita ada pembaziran. Okay. So penghujungnya dekat sini, ini campur, tolak. So dekat sinilah akan jadi keuntungan. Kalau pendapatan kita tak boleh kawal harga sawit. So maintain saja, misalnya kata maintain. Tapi kita kurangkan pembaziran dekat sini. Di sinilah kita akan Naik. andai kata rezeki kita macam hari tu, sawit pendapatan naik sebab harga naik, kita dapat kurangkan kos. Untung kita akan jadi Lagi naik. double, triple.
Kalau dulu kamu sekarang di sini mungkin dapat berapa bulan? Bonus? 1 bulan dan 8 bulan kan? Kalau mungkin di sini rezeki kamu pendapatan bertambah, kos turun, pembaziran pun turun, kamu akan dapat beribu-ribu lemon untungnya. 12 bulan. Bonusnya mungkin boleh kan betul? Tak mustahil. Tak mustahil kan? Kalau ada untung lah. Kenapa saya cakap tak? Mustahil kan tak mustahil 2 tahun? Tidak. Tidak. Kenapa mustahil kan? Kamu pernah dengar tak ada syarikat yang dapat 2 tahun bonus? Ada yang jadi Apa company awak? tenant, kan? 30 bulan. Evergreen Ya. kan? 20 bulan. Jangan kata mustahil sebab kamu boleh dapat. Bagaimana kita nak uruskan pembaziran ini, itu yang penting. Banyak pembaziran berlaku sebenarnya sebab kita dah terbiasa dengan cara kerja kita. Daripada sawit telah wujud 40 tahun dulu, masa zaman SLDB, tukar kepada sawit kita baru, kita dah biasa dengan cara kerja. Dalam cara kerja tu banyak benda yang belum bertukar lagi, yang mungkin kita kena upgrade, kena tambah baik supaya kita dapat elakkan pembaziran tersebut. Dapat faham kan? Pembaziran yang kita tengok dekat sini, waste ni adalah merujuk kepada aktiviti. Aktiviti. So, bila kamu buat sesuatu aktiviti kerja, contoh kamu ada medical lah contoh. Kamu sakit tapi nak sebelum pergi klinik tu kena isi medical sheet dulu. Medical sheet dulu, lepas tu kena cari bos kamu, dapatkan approval. Kamu tengah sakit ni, kena cari bos kamu, dapatkan approval. Bos pula tiba-tiba tak ada di rumah, sudah kena cari orang lain pula, orang yang kedua pula. Ada, dah sudah dapat, masa tu kita dah bertambah sakit, sampai di klinik terus kita mati. Belum dapat sempat rawatan sebab puncanya aktiviti kamu kena dapatkan approval. So aktiviti tu ada nilai tak? Perlu tak? Tidak. So itu yang kita tengok, itulah waste nya. Aktiviti yang tiada nilai. Dan kamu orang yang melakukan aktiviti itu, kamu nampak perlukah aktiviti tersebut atau tidak perlu. Kalau kita buang aktiviti itu, sebenarnya tak ada apa-apa benda pun berlaku. Dia lebih prosesnya sama juga. Dapat takkan pembaziran yang kita nak dekat sini? Faham pembaziran yang kita nak dekat sini? Aktiviti yang tiada nilai tambah. Itu satu contoh yang saya beri pasal medical sheet tadi itulah. Sekarang ada lagi kan medical sheet? Pasal lagi? Aduh. Zaman bila tu? Siapa tahu medical sheet tu? Abang YB kita tahu kan? Abang Sahar kita ni. Zaman dinosaur. Zaman bila tu? Dari seorang tu. Zaman dinosaur eh? Belum ada perubahan lagi? Belum. Kenapa tu? Saya pun tak tahu lah. Itulah prosedur orang sekarang. Ya. Dari dulu. Kenapa prosedur macam tu? Kita ada orang klinik kan? Kenapa prosedur macam tu? Prosedur medical sheet tu. Kenapa perlu ada macam tu? Ya, kalau kita sudah gigi Kita mengawal tanpa kos. kebenaran, Bukankah ada cara lain untuk kita kawal kos tu? kita bayar ni. Isi online. Okey, betul. Apply online. Tapi kalau kita ubah benda tu tapi kita masih dapat kawal. Kita ubah aktiviti tersebut tapi kita masih dapat kawal kos tu. Kita kena cari aktiviti yang macam mana nak kawal benda tu. Kita tak perlu pakai benda kecil mungkin. Kita boleh automatekan dia. Kita pakai sistem kita. Cuma itulah macam saya cakap, dia ada satu kreativiti untuk kita tukar, ada satu sikap untuk kita tukar. Tapi apa yang berlaku setengah ni, kebanyakannya mungkin kita dah terbiasa dengan operasi-operasi tersebut. So bila kita dah terbiasa, malasan nak tukar, kita dah rasa selesa dengan aktiviti tersebut. So jadi kita tak kreatif untuk tukar benda tu. Tapi sebenarnya kamu orang yang dekat dengan aktiviti tu, kamu tahu. Mungkin kamu tahu ataupun mungkin kamu saja orang kata sambil lewa lah, ataupun dah tak kisah, entahlah syarikat ni biarlah macam mana pun, tahu-tahu cukup tahun 8 bulan bonus, cukup tahun increment naik juga. Tapi andai kata kalau kamu biar benda tu sampai satu masa berkurangan, increment tak ada, bonus tak ada, masa tu kamu baru terdetik kesan-kesannya, sebab kita ambil sikap sambil lewa. Tapi kalau kita ada kreativiti
aktiviti kita untuk buat penambahbaikan, untuk mengurangkan pembaziran tersebut, dan di situlah sawit sentiasa berada di atas. Ambil masa, tapi slowly kamu kena tukarlah. Cara nak tukar nanti banyak cara dia nak tukar. Kita akan kongsikan dulu kan jenis-jenis pembaziran dulu, nanti baru kita bagi cara kamu untuk tukar benda ni. Boleh? Okey, saya tambah supaya apa yang Encik Mano kata tadi semua sekali yang di sini kita pastikan ia terjadi. Adakah itu satu produktiviti? Adakah ia produktiviti? Untuk nak pastikan produktiviti ini dibuat dengan betul, mesti ada niat tak? Mesti kan? Kalau niat kita betul, semua yang kita buat tu memang betul. Setuju? Setuju. Kalau niat tidak betul, apa benda yang kita buat tu memang semua tidak akan terjadi. Setuju? Setuju. Betul. Kalau saya kata betul, kamu setuju? Ha. Sebab ikut tadi betul, setuju. Jadi, what happened tadi? Sebentar tadi apa yang terjadi? Kamu berhenti kan? Dengar kan? Apa doktor cakap tadi ah? Betul? Begitu juga dengan apa benda yang kita buat di tempat kerja ke dekat mana-mana je. Pastikan kamu ada attention. Ya? Apabila kamu memberikan attention kepada benda-benda yang kamu nampak sia-sia je, ni aja biasalah, tak apalah bukan duit aku pun. Betul tak? Big company kan? Duit sawit, betul? Apa saya nak susah-susah nak fikirkan untuk nak memperbetulkan benda-benda ni semua sekali. Tak payahlah, nanti dia orang minta saya pula yang buat dan saya kena jadi leader, betul? Manusia selalunya buat pemikiran dengan niat yang tak betul. Sebab dia nampak benda tu memang susah untuk dia. Beban untuk dia. Kalau dia jadi beban, dia bebankan diri dia. Benda-benda yang tadi Cik Mano kata tu confirm close, betul? Pagi tadi Dok Edwin ada bagi tahu. Sekiranya asyik ada pembaziran aja kan, sebab kamu tidak nampak untuk nak kos dia naik tinggi kan. Syarikat lain boleh ambil alih tak? Syarikat lain ambil alih, apa akan terjadi? Change of management. Lepas tu apa akan terjadi? Change of system. Proses tukar. Bila proses tukar, apa akan jadi? Ya, skop dulu Ini bahagian perlu ke tidak? Ini department perlu ke tidak? Itu department perlu ke tidak? Betul? Saya nak bawa orang saya bawa masuk. Sebab orang-orang yang kat sini ni tak pandai buat urusan. Itu je. Itu je pemikiran mereka. Ya. Perlukah kita ada benda-benda tersebut sekiranya niat kamu ni, niat kamu ni ada nilai value add, ada nilai. Maksud dia nilai tu nilai yang memberikan apa? Pemikiran yang bagus supaya produktiviti anda ni meningkat. Faham tak? Ya. Janjilah pada diri kamu sendiri. Niat kamu bukan hanya datang kerja untuk gaji. Cukup bulan cek ada duit. Tiba-tiba syarikat cek tak ada duit, kamu mesti risau kan? Kamu kena tukar niat kamu datang kerja 8 jam sehari itu bukan hanya sekadar untuk gaji, tapi untuk buat satu penambahbaikan untuk diri kamu dan juga untuk keluarga kamu dan juga untuk sawit. Itu nilai dia. Itu nilai dia. Nilai yang penting. Nak touch kat keluarga sedikit sebelum kita masuk ke slide yang seterusnya ya. Keluarga. Bapak borek, anak rintik. Betul? Betul. Apa je kita buat, anak-anak kita ikut. Betul? Setuju? Kalau tak ada anak, belum kahwin, memang adik-beradik yang nampak. Betul? Kalau itu pun tak ada, nanti mungkin kawan-kawan yang nampak. Betul tak? Ya. Persepsi kita diri sendiri. Ya. Buat yang terbaik, niat yang baik, orang lain pun akan terikut-ikut. Setuju tak? Senang untuk nak masuk ke dalam bilik yang tak betul tau. Senang, very senang aja. Bilik gelap tu nak masuk tu senang je. Tetapi kalau kita yang dapat tahu macam mana kita nak kurangkan pembaziran, bukan kos kurangkan pembaziran, dia memang ada beza yang besar kurangkan pembaziran, bukan kos. Kos tu memang tetap ada, dia akan meningkat.
Tapi saya nak pastikan, saya nak kurangkan pembaziran tu supaya saya dapat jimat duit ni untuk nak masuk ke dalam tabung pada suatu hari nanti. Bila perlu digunakanlah. Tapi jangan fikir macam ni Oh, tahun ni kita dah dapat pembaziran yang lebih baik lagi kan. Betul tak? Katalah kamu dah dapat beberapa ribu So nanti pula kamu terfikir, dalam duit yang tu boleh tak bagi balik sebagai bonus kepada kita? Jangan terfikir macam tu Kamu kena fikir dengan bigger concept. Think bigger, ya. Faham tak? Saya dapat pastikan pembaziran ni, apa kata kalau benda ni, duit ni kita simpan masuk ke dalam tabung, biar sawit yang disimpan. Sebab satu hari nanti, daripada syarikat-syarikat yang lain Encik Mano, saya tak pernah nampak di mana anak cucu cicit semua sekali bekerja dalam satu syarikat Ya, cicak pun ada Anak cucu cicak pun ada kerja dekat sini betul? Betul? Syarikat-syarikat yang lain selalunya diorang kata tak boleh tau, sebab it's contradicting. Faham tak? Ya, against diorang punya SOP. Kalau sawit memberikan kamu satu, I tell you ini adalah satu apa orang kata opportunity tau. So bila kamu bekerja tu, cuba fikir, mana tahu satu hari nanti cicit kamu, cicak ke kat sana akan kerja kan? Betul tak? Kalau tak jaga syarikat, mungkin syarikat bungkus, anak cucu kamu mungkin tak dapat satu generasi bekerja dengan syarikat. Betul. Ya. Saya nak tanya kamu sebelum kita pergi, kan kita punya key kita mengurangkan pembaziran. Kita ada 30 orang kat sini. Bolehkah kamu akan jadi, kamu sebagai pekerja, bolehkah kamu akan jadi satu pembaziran kepada syarikat? Boleh juga. Boleh tak kamu akan jadi satu pembaziran syarikat? Kenapa? Kenapa kamu boleh jadi satu pembaziran kepada syarikat? Tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Terima kasih. Tiada nilai. Tak produktif. Tiada produktiviti. 8 jam kamu pergi, 8 jam syarikat bayar untuk kamu bekerja, untuk buat kerja berfungsi, tapi kamu bershopee. Kamu membawang. Mengular lagi. Kamu boleh jadi pembaziran juga bila masuk, kita kena kurangkan pembaziran, maksudnya bila kamu membazir, kamu pun akan juga dikurangkan juga. Tapi kita tak nak benda tu, sebab Dr. Shanti dah solusi. Kita nak perlu ada produktiviti, niat dan nilai kepada kamu. Kamu kena betulkan benda tu supaya kamu tidak membazir. Kamu menjadi satu aset syarikat. Kamu menjadi satu perkara yang penting kepada syarikat sebagai aset. Supaya bila syarikat nampak, bila kamu tak ada, syarikat rasa kerugi. Itu yang nilai yang penting ada kamu ada. Kamu kena tukar niat kamu kena jadikan diri kamu ni sebagai aset ataupun nilai kepada syarikat. Boleh Tambah last. Ya, please. Jangan jadi liability. Betul? Jangan jadi liability. Senang nak jadi liability Senang sekali. Kadang bila kita nampak pembaziran tu, kita ingat rujuk pada aktiviti ni, tapi sebenarnya diri kita sebenarnya actually pembaziran juga. Jadi aset. Betul? Jadikan ke aset. Okey. Okey, kita ada 7 jenis pembaziran sebelum kita berhenti. Kita bagi sedikit pengenalan kepada jenis-jenis pembaziran dulu sebelum kita berehat. Kita recharge balik, ambil energi balik. So, lepas itu kita akan ada video untuk kamu tengoklah. 7 pembaziran yang kita nak kurangkan. 7 jenis pembaziran yang kita kurangkan supaya operasi syarikat menjadi operasi yang mantap adalah merujuk kepada pembaziran yang pertama. Apa ni? Kelewatan. Kelewatan dia akan merujuk kepada masa itulah yang sebenarnya ada nilai. Kelewatan kita tak dapat nilai, tapi masa itu yang ada nilai. So bila masa itu yang kita membazir, ini kesannya di sini. Kalau sepatutnya barang sampai dalam masa 2 jam, tapi lewat sampai jadi 3 jam. So perbezaan kelewatan 1 jam itulah dinamakan sebagai pembaziran. Kalau sepatutnya kamu siap kerja dalam masa setengah jam, tapi kamu ambil masa lebih sampai 2 jam, 1 jam setengah itulah pembaziran.
kan? Itu sebab syarikat tengok productivity, macam mana kamu nak selesai kerja, itu kelewatan. Nanti kamu akan tengok video macam mana. Kalau kamu tengok dekat sini, dia lebih kepada bulatan, maknanya interrelated. 7 jenis pembaziran ni dia akan ada kena-mengena, akan saling berhubung kait antara satu sama lain. Kelewatan ini penduaan, dua proses yang sama. Okey? Kamu dah update dalam sistem ni. Dah update dalam sistem. Tapi kamu maintain juga dalam kertas tu. Bukankah itu satu Dua proses sama. pembaziran? Kenapa kena buat benda tu sekali? Check roll dengan dia kan. Dua sistem yang berbeza. Bingkat dan juga dalam sistem kan. Itu tak apa. Kita cerita kemudian nanti lah. Masalah-masalah tu nanti kita cerita kemudian. Tapi ini berlaku penduaan. Tapi kamu faham penduaan Lagi satu lagi penduaan yang ada. Russell sudah buat kerja dia. Kerja Russell dan juga kerja Nurul sama. Russell buat kerja yang sama, Nurul pun buat kerja yang sama. Bukankah itu pembaziran? Kamu, tapi hasilnya sama satu saja. Kamu yang orang yang dekat dengan aktiviti, kamu boleh nilaikan yang mana satu. Kita daripada luar kita hanya bagi pendapat untuk kamu buka minda kamu. Pergerakan yang tidak perlu, jangan tertipu dengan gambar lori ni lah. Bukan tertipu, maksud saya ada kena mengena gambar lori ni. Pergerakan yang tidak perlu ni, bila kita nak bercerita pasal proses daripada A sampai Z, ada proses-proses yang tak perlu sebenarnya. Ada proses yang mungkin proses yang berulang, proses yang penduaan ni, proses yang sama. Ada juga proses yang tiada aktiviti nilai tambahnya yang kamu boleh buat. So pergerakan-pergerakan yang tak perlu ni yang kita rujuk. Begitu juga dengan bila kamu buat perancangan, ada pergerakan yang kamu boleh buat pada itu. Perancangan kamu tu kamu boleh buat. Cadangan, proposal, ada benda yang tak perlu. Inilah merujuk kepada perkara yang tak perlu. Okay, ada nilai pembaziran dekat situ. Komunikasi tidak jelas. Interrelated juga. Kalau misalnya kata bos cakap Hashim, kamu pergi sana. Hashim pun tak tahu apa benda, pergi saya. Tapi pergi sana dia tak tahu apa. Tapi kalau Hashim dia lebih proaktif, lebih kreatif, dia tanya, kenapa bos? Untuk apa saya ke sana? Baru dari kat situ kita akan dapat satu two-way communication, komunikasi yang lebih jelas. Okey? Banyak berlaku sebenarnya. Bukan secara percakapan. Kita tulis email pun tak semestinya email yang kita bagi itu orang yang terima tu faham apa yang kita nak. Kita buat bagi surat pun tak semestinya orang yang terima surat tu faham apa yang kita nak. So kita kena ada komunikasi untuk supaya lebih jelas. Bila komunikasi lebih jelas, semua orang faham. Bila semua orang faham, barulah operasi kita lebih tak. Begitu juga dengan SOP. Bila kita buat SOP proses, biar semua orang faham, biar semua orang tahu, supaya orang boleh follow benda tu. Inventory tidak tepat. Ini merujuk kepada stok ataupun daripada proses penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, akan ada berlaku proses-proses pembaziran yang menyebabkan inventory tidak tepat. Dan daripada proses-proses tersebutlah akan berlaku pembazirannya. Dengan kehilangannya, fizikal dan rekod tak sama. Okey? Kesilapan ni manusia kan? Kita tak perfect. Tapi kita boleh kurangkan kesilapan. Dari segi cara kerja kita, dari segi kita ambil rekod, semua kita boleh kurangkan. Dan kehilangan peluang. Peluang is every day, setiap hari kita ada peluang. Even hari ini juga kamu berpeluang. Apa peluang yang kamu ada hari ini? Kamu boleh tunjulkan diri kamu. Kalau dulu kamu kurang dapat bercakap bahasa Inggeris, inilah peluang kamu untuk bercakap bahasa Inggeris. Saya difahamkan yang otai-otai dulu bila pergi kursus dengan Dr. Edwin, ada satu tugasan dia buat. One thing I learned yesterday in English. Masing-masing takut bah, tak tidur malam. Sebab besoknya kena cakap bahasa Inggeris ni, kan, sampai tak boleh tidur, hafal buat skrip, besoknya pun tak boleh juga. Tapi sebenarnya itu ada satu peluang untuk kamu menjadi Berani. lebih baik. Okay. Manfaatkan peluang tersebut. Macam hari ini kamu berjumpa dengan orang Mir, kamu berjumpa dengan orang Split, kamu berjumpa dengan orang, manfaatkan peluang tersebut untuk kamu kongsi. Kamu ada masalah, macam bila saya bercerita dengan orang lain, bila selepas aku sesi, dia orang merasa seronok dapat berjumpa dengan orang lain sebab dia orang bercerita
berkongsi dan akan dapat ilmu baru. So manfaatkan peluang tersebut. Alright? Okay. Ini berkenaan dengan peluang. Tapi in terms of syarikat dia adalah banyak-banyak peluang dia. Nanti dalam video tu akan kita kongsikan. Alright? So ini secara asal umumnya lah. Nanti kita akan tengok video tu nanti. Alright? Okey. Sebelum kita tujukan kepada pihak penganjur, ya. Tadi banyak kita dah bagi informasi kan? Ya. Banyak kan? Banyak. Tidak kau? Banyak. Banyak. Banyak kau. Banyak. Alright, sebelum kita keluar, ya. Saya ni tumpang slide Dr. Edwin. Kalau Dr. Edwin kata one thing I learned yesterday, dalam bahasa Inggeris kita buat one thing I learned today. Sebelum break, ya. Okey. Sebelum kamu keluar ataupun selepas kamu keluar masuk balik awal lah ya, kan? Boleh? Boleh. Tuliskan hasil pembelajaran anda. Apa yang kamu dapat tangkap daripada pagi sampai ke 10.40 ni. Ya, pagi kita masuk pukul berapa? Sesi kita mula dalam pukul berapa tadi? 7.30 sudah ada kat sini. Ya, betul. Yalah, daripada pukul 7.30 ya. Betul. Start sesi. Ya. Start sesi kita pukul berapa? Apakah hasil pembelajaran anda? Datang kat sini, tulislah di sini. Tak payah nama. Sini ada berapa kepala? 30. So mesti ada 30 tak? Ya. 29 lah. Satu table 2 ni 3 4 saja. Kalau ada kurang, maksud dia no learning today. Ya, no learning today. I blur-blur je. Aku tak faham lagi ya. Orang yang ke-29 tu dia tulis sama seperti di atas. Ya betul. I follow you. Same. Same as above. Ya. Kalau ada lebih daripada 30, kalau ada 50 dekat sana, champion lah you all. Apa dia? Champion lah you all superhero Hari ini adalah kelas yang keberapa Encik Mano? Ke-7. Ke-7. Cuba tunjukkan kepada Group kami. B1 kan? Group B1 kan? Kan. Cuba tunjukkan kepada kami yang kamu ni lebih champion daripada yang sebelumnya. Boleh? Boleh. Ya? Ya. Okey, terima kasih sangat-sangat. Sekarang kita tunjukkan kembali kepada